Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jarum patah dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu. Banyak-banyak membaca buku, kerana buku jabatan ilmu. Nama saya Nurul Iman Balkis binti Abdul Rashid. Saya berumur 12 tahun. Saya dilahirkan pada 4 Oktober 2011 di Hospital Daerah Kota Tinggi. Saya merupakan anak kedua dari 3 orang adik-beradik. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Mahkota. Untuk makluman semua, saya merupakan salah seorang pengawas sejak tahun 2020. Dalam unit kurikulum, saya memegang jawatan sebagai naib setiausaha. Di kelas sukan pula, saya memegang jawatan sebagai naib pengurusi satu. Manakala di kelab BI pula, saya sebagai naib setiausaha. Antara penyertaan dan pencapaian saya dalam aktiviti sekolah, saya pernah menyertai sedeli kos virtual run Majlis Sukan Sekolah Daerah Kota Tinggi pada tahun 2021. Saya pernah menyertai pertandingan bola balik peringkat daerah Kota Tinggi dan mendapat tempat ketiga. Saya juga pernah menyertai pertandingan hoki peringkat daerah Kota Tinggi dan mendapat tempat kedua pada tahun 2022. Selain itu, saya pernah menyertai pertandingan swafoto kreatif dalam program Bulan Kebangsaan, mendapat tempat kedua dan menyertai perkemahan bersepadu unit beruniform dalam pertandingan persembahan berkumpulan, mendapat tempat kedua pada tahun 2022. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang bertajuk Koleksi Cerita-Cerita Moral. Buku ini ditulis oleh Zaya Abdullah, diterbitkan oleh Ladybug dan dicetak pada tahun 2007. Buku ini mengandungi 160 muka surat. Saya suka akan buku cerita ini kerana di akhir kita terdapat moral yang boleh kita ikuti dan jadikan sebagai pengajaran. Contoh moral yang terdapat dalam buku cerita ini ialah seorang sahabat yang baik tidak akan membiarkan sahabatnya dalam bahaya. Kawan-kawan, semua mesti ada sahabat kan? Kawan-kawan, sahabat adalah orang yang paling rapat dengan kita yang tiada hubungan darah atau keluarga. Sahabat juga adalah orang yang sangat kita percaya. Marilah sama-sama kita menjadi seorang sahabat yang baik di sisi manusia, sehingga mati yang menjadikan seperti cermin kepada yang lain. Pada era globalisasi ini, aspek kesihatan mental dan emosi dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak seringkali masih lagi dianggap tabu dalam masyarakat. Masyarakat seolah-olah takut untuk berbicara tentang kesihatan mental masing-masing. Kanak-kanak merupakan aset negara yang amat penting untuk membesar dengan sihat dan sempurna. Keperluan fizikal dan mental kanak-kanak perlu dipenuhi sokongan dari ibu bapa mereka sepenuhnya dan membentuk pribadi. Anak-anak apabila
mereka dewasa. Kesihatan mental yang baik amat diperlukan untuk menjamin kanak-kanak dapat belajar dengan sempurna, menjalani perkembangan sosial yang baik dan juga dapat mempelajari kemahiran baru. Antara langkah untuk menjaga kesihatan mental kanak-kanak ialah kanak-kanak perlu diberi peluang bermain dengan kanak-kanak lain dan rakan sebaya. Ibu bapa lebih memberi penekanan kepada pencapaian akademik sehingga ada ketikanya kanak-kanak langsung tiada masa bermain atau beriadah. Bermain mengajar kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain serta dapat membuka kemahiran bersosial seperti berkawan, mengawal diri, berkongsi dan bertoleransi. Selain itu, kanak-kanak perlu diberi peluang membina keyakinan dan harga diri. Di peringkat kanak-kanaklah mula terbentuk personaliti, keyakinan dan harga diri jika diberi bimbingan yang baik. Keyakinan dan harga diri boleh dibentuk dengan beberapa cara. Antaranya, memberi pujian sekiranya berjaya dalam perkara yang dilakukan dan menggalakkan untuk mencoba lagi sekiranya menghadapi kegagalan. Ibu bapa perlu memberi pujian kepada anak-anak. Sekiranya mereka telah berbuat sesuatu perkara yang baik, dengan cara ini, kanak-kanak akan merasa diri mereka dihargai dan disayangi. Selain daripada itu, kanak-kanak memerlukan persekitaran yang selamat, tenteram dan terjamin. Sesebuah keluarga yang berpandangan konflik boleh mempengaruhi kesihatan mental kanak-kanak. Kanak-kanak yang menghadapi situasi sebegini akan menjadi sukar bersuara pasif serta tidak tegas diri. Kanak-kanak ini menjadi takut untuk menyuarakan keinginan dan perasaan mereka sendiri. Persekitaran yang ceria akan membuat kanak-kanak menjadi cergas, aktif, berani bersuara dan menyatakan pendapat tanpa perasaan takut dan bimbang. Akhir sekali, kanak-kanak memerlukan bimbingan dan disiplin sewajarnya dari ibu bapa, guru dan penjaga. Sekiranya kanak-kanak melakukan kesalahan, mereka perlu disiplinkan. Keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk sewajarnya membimbing dan disiplin sewajarnya kepada kanak-kanak. Dalam mendisiplinkan anak-anak, ibu bapa perlu memberi teguran yang konsisten. Namun begitu, hukuman berunsur negatif seperti memberi kata-kata kesat, menampar dan memukul akan menyebabkan kanak-kanak memberontak. Kesimpulannya, isu kesedaran kesihatan mental tidak boleh dipandang enteng. Semua pihak, terutamanya ibu bapa, perlulah mengambil berat isu kesedaran kesihatan mental ini agar generasi masa hadapan yang sihat secara holistik dapat diwujudkan. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.